Ya, Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Lebih dulu saya mohon maaf kelewatan ke 10 suku kan. Hari ni saya lewat 10.30. Ada masalah sikit. Minta maaf Okey. Bukan jam saya sendiri. Saya jam dekat perut saya. Keluar rumah dah. Minta maaf. Okey. Jadi jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Dan Allah ganjarkan pahala atas semua yang menunggu lah. Besar pahalanya menunggu semata-mata untuk pelajari Al-Quran ni. Baik. Jadi kita menyambung ayat 102 lagi. Jadi ayat ni berkaitan dengan apa? Satu benda yang besar untuk kita ketahui dan juga supaya kita tahu bagaimana menghindari dan mengetahui kerosakan yang boleh berlaku daripada perbuatan ini, iaitu sihir lah. Jadi sihir ni kita tahu maknanya apa? Berdasarkan ayat yang kita belajar, sihir adalah sesuatu yang memang nyata. Dan dia memang orang kata apa? Mampu untuk dipelajari dan dapat ilmu tersebut. Bukan ilmu yang palsu dan sebagainya. Memang ada sebagai ujian untuk kita. Syarat dia apa? Syarat nak dapat sihir, syarat dia apa? Ilmu sihir ni syarat nak pakar dia, nak pandai, nak dapat kuasai dia. Syarat dia? Okey, itu salah satu. Yang utama nombor satu dulu kena buat. Apa dia? Syirik. Itu kesan dia lah, mesti kena buat lah. Lagi? Syarat dia mesti ayat 101 dulu. Mesti letak apa? Kitab Allah kat mana? Itu. Tinggalkan tu akan datang yang ni. Jadi, kan? Mereka letakkan di belakang. Akhirnya apa yang mereka bila Allah datangkan zikir. Lawan sihir, zikir lah. Allah datangkan zikir. Kitab-kitab Allah ni penuh dengan zikir untuk Allah. Dan kita kena buat apa? Tilawah zikir-zikir ni lah. Baca zikir ni yang datang dari Allah. Lalu bila mereka ni meninggalkan zikir, apa yang datang? Jadi mereka wattaba'u ma tatlu syayatin. Mereka membaca tilawah-tilawah yang datang daripada syaitan pula. Zikir juga, bukanlah daripada syaitan. Sesuatu yang datang daripada syaitan, bukan daripada Allah dan Rasul. Maka itu nama dia sihir lah. Sebab itu banyak. Dan pada zaman Taurat ni, ada kisahnya juga. Di awal zikir dicampurkan. Di tengahnya tilawah syaitan, diakhiri dengan zikir lagi. Macam tu juga. Bahaya juga. Itu maksud, itu antaranya. Taurat tu begini tu. Di awal ni dia letak kata-kata Taurat, di tengah-tengahnya kata-kata syaitan lah, apa-apa saja, dan di akhirnya ditutup dengan kata-kata Taurat balik. Itu juga kita yang campur. Sebab tu kita kena hati-hati dalam macam kita ruqyah ke kan, dengan berkat la ilaha illallah. Lepas tu kita letak apa? Letaklah mentera apa kita ni nampak. Lepas tu tutup balik dengan berkat Nabi Muhammad, kita kata. Tutup selawat contohnya. Sedangkan yang tengah-tengah tu apa? Kita tak tahu. Itu sihir lah tu. Campur aduk kan. Jadi itu antaranya. Maka yang meletakkan sihir ni secara terancang siapa? Tersusun. Maknanya Quran, zikrullah, ada kitab. Rupanya sihir juga ada kitab. Sihir ada kitab. Ya, ada kitab dia. Memang ada, dan kitab tu tersusun. Nak buat macam ni, buat begini, memang jadi punya. Memang jadi punya. Ada siapa nak belajar? Itu kita kena tahu. Maknanya ini satu kejahatan yang terancang juga, yang memang nyata. Siapa pun boleh ambil dia kalau nak. Tapi syarat dia apa? Kira kalau dia ambil tu apa? Dah apa dia dia? Dia tak ada bahagian dah lah. Kekal dalam neraka lah. Itulah dia pilih yang tu. Kan? Jadi itu hadis yang kita dah bawa minggu lepas lah. Okey, jadi kita tengok sekarang ni
lanjutan daripada tu bila kita tengok ayat tu wattabaun ma tatu syayatinu ala mulki Sulaiman. Kenapa disebutkan ala mulki Sulaiman? Kerajaan Nabi Sulaiman adalah kerajaan selepas beberapa tahun Nabi Musa lah kan. Nabi Sulaiman ni lepas zaman Nabi Musa. Nabi Bani Israel selepas zaman Nabi Musa alaihissalam. Okey. Jadi kita maklum zaman Nabi Musa dah ada sihir kan. Bahkan Nabi Musa kena tak sihir tu? Kena. Dia nampak apa? Tali? Memang ular kan, dia nampak kan. Sebab tu apa makna sihir? Sihir ni pertama makna dia dulu sikit. Sihir dia boleh perkataan apa? Sin, ra kan. Kalau sahur, jadi maksudnya sihir ni dia sesuatu yang asal dia gelap. Dia gelap, dia datang kadang-kadang kita tak tahu dia gelap. Asal makna dia lah. Dan sebab itulah kita Nabi anjurkan baca zikir pagi, petang. 2 waktu gelap. Waktu gelap masa awal pagi sebelum matahari terbit. Sebelum ada cahaya, sebelum subuh. Dan juga waktu gelap masa masa maghrib tu. Dan itulah mujarabnya orang nak hantar sihir waktu tu lah. Mujarabnya waktu tu lah. Ya lah. Lepas tu Nabi suruh masuk rumah dan sebagainya. Nak hantar-hantar ni memang dia akan pilih waktu gelap tu. Waktu nak masuk, baru nak masuk. Dengan waktu nak tutup, nak gelap. Satu. Lagi makna dia juga, makna dia khayal. Khayal. At-takhyil. At-takhyil. Makna kedua, takhyil. Takhyil ni khayal, kataan khayal. Ya, dia boleh buat orang tu apa? Contoh, kan? Kita ada orang datang jual barang. Dia bagi semua, handphone dia bagi apa semua kan. Dia rasa macam siapa? Itu sihir contohnya. Jadi ataupun dia rasa dia buat satu tapi sebenarnya dia tak buat lagi. Khayal kan? Dia rasa sedap makanan rupanya tak sedap. Rupanya letak apa dalam periuk tu? Letaklah macam-macam. Orang tu makan pun sedap je kan. Dia ingat je contoh. Itu sihir tu. Itu semua lah tu. Dia khayalan macam tu. Jadi hipnotis termasuk bahagian sihir. Hipnotis tu kan? Termasuk bahagian sihir tapi yang low punya lah. Dosa ke tak dosa? Ya. Kaedah rawatan. Ada kan macam tu kan? Hypnotize. Jadi orang tu akan beritahu je maklumat apa pun. Orang tu pun dia tak ingat, tak tahu cakap apa. Dia tak boleh lah. Hak manusia, hak orang. Sepatutnya tak ada macam tu. Jadi kalau boleh elakkan lah kan. Ada cara lain yang lebih apa? Lebih syar'i lah. Itu orang kata hipnotis termasuk bahagian sihir. Kita kuasai minda orang. Okey. Baik. Sebab antara 5 asas Islam apa dia? Hifzuddin lagi, hifzul mal, hifzul aql. Jaga akal. Amanah orang Islam untuk jaga akal kawan-kawan dia. Bukan diceroboh akal orang. Kan? Jadi itu benda-benda yang Allah alam kita kena tahulah. Antara sifat sihir macam itulah. Okey, ada 2 lah. Dan dia gelap maknanya apa? Sesuatu yang memang tak nampak. Dan dia membuatkan kita khayal. Dan sampailah yang saya beritahu sebelum tu apa lagi? 4 perkara tu? 5 kan? Apa tujuan besar dia? Boleh sampai apa? Satu? Bukan 5 yang tu. Yang sebelum, yang ciri-ciri dia. Apa? Sebelum tu lagi, sihir ni ada saya bagi tu 3.
Tak, dia boleh buat kita, dia membunuh. Lagi? Boleh buat sakit. Boleh buat sampai gila ataupun boleh buat halusinasi. Tu semua. Dan yang paling syaitan suka sebenarnya apa? Dia buat berpisah di antara seorang. Inilah yang Allah tekankan dalam ayat ni. Jadi kita tengok sekarang ayat ni. Al-akhirah. Al-akhirah. Okey. Kita tengok ayat fa yata'allamu. Sekarang kita sambung daripada part yang seterusnya. Jadi Allah sebagai ujian Allah hantar dua orang kah? Dua malaikat. Nama dia apa? Harut dan Marut. Jadi dua malaikat ni memang sebagai ujian yang dia akan ajar benda apa? Kalau bahasa Melayu kita panggil apa? Benda apa dia ajar? Benda yang karut marut lah. Tapi kenapa orang suka? Ini orang suka sebab apa? Dia sifat dia cepat. Dapat kelebihan yang cepat. Nak ilmu kebal, apa lagi? Kan? Dan rasa. Kalau belajar zikir ni rasa macam kan? Jadi tak yakin. Kan? Jadi itu benda yang berlawanan ciri dia. Okey. Jadi fa yata'allamuna, maka apa ni? Yata'allamuna. Maka mereka mempelajari. Tengok mempelajari dengan apa ni? Mudhari' ke madi? Fi'il madi ke fi'il mudhari' ni? Nampak ke warna biru juga? Tak apa kan? Merah. Mereka mempelajari apa dia? Jadi mereka belajar ni memang betul-betul sentiasa belajar. Ni fi'il mudhari'. Belajar berterusan lah. Yang Nabi suruh belajar berterusan apa? Kitab Allah. Dia pula belajar berterusan kitab syaitan. Ajaran syaitan. Okey. Jadi minhuma daripada kedua-duanya. Kedua-dua. Itu apa ni? Harut dan Marut tu lah. Kedua-dua malaikat tu kedua-duanya apa yang yufarriquna. Mereka dapat memisahkan. Memisahkan. Bihi. Dengannya. Nya ni apa? Nya ni apa? Si ilmu tu lah. Nampak? Maknanya benda ni benda yang memang jelas. Jadi ada yang berlaku tu. Baina di antara mar'i seseorang. Mar'i ni seseorang. Wa zawji dan pasangannya. Jadi ni umum lah. Mar'i ni umum. Mar'i ni dia muzakkar. Zawji juga muzakkar. Maknanya menunjukkan apa? Bila sebut lelaki saja maknanya termasuk lelaki perempuan lah. Tak kisah yang mana satu. Antara lelaki dengan lelaki pun ada juga. Kawan baik, tiba-tiba kan, contohlah. Bisnes ni macam-macam lah. Semua berkaitan. Ataupun suami isteri pun sama. Ataupun anak dengan mak ke, ibu bapa dan sebagainya, keluarga ke, jiran ke, itu semua lah tu juga. Porak-peranda jadinya. Jadi ini kenapa? Kenapa yang ni syaitan paling suka? Iblis paling suka ni. Jadi dia orang ni bila buat ni, syaitan ni dia akan report. Dia secara
Ya apa yang dia buat sebenarnya, kerja dia buat kita, syaitan ni, dia ada punch card. Kita je kan tak ada, relax je, tak rasa apa-apa. Tak, mereka bekerja untuk hancurkan manusia ni dengan begitu sistematik. Dia akan buat report. Jadi antara yang tertinggi yang iblis akan naikkan pangkat dia apa? Bila dia kata kamu buat ni, kamu biasa-biasa, pergi buat kerja lagi, kamu belum buat lagi. Bila yang ni je apa dia berjaya buat pisahkan ni antara manusia ni hubungan. Kata kamu bagus. Naik pangkat. Antaranya inilah dia jaya. Kenapa? Kenapa ni? Kenapa? Sebab dia memusnahkan apa? Keluarga, porak-poranda. Betul. Dia ni menghancurkan satu habis. Jadi bila institusi keluarga hancur, dia akan barah sampai kepada masyarakat dan sampai habis semua. Itu paling dia suka. Kalau setakat individu saja tak ada apa. Dia nak biar kesan kepada semua. Itulah kerja siapa? Syaitan yang paling disukai lah. Ni wazawjih wazawjih. Wama hum. Jadi wa ni kita nak kata apa? Sedangkan lah. Sedangkan tidaklah mereka bidarrina. Apa ni? Dapat bukan dapat. B ni tak payah terjemah. B ni zaidah. Sebab apa B ni tak payah terjemah? Sebab ada ma. Bila ada ma, lepas tu jumpa B tu mengamar tu dah join dah. Tak payah terjemah B dah. Ingat bila jumpa apa? Ni ma ni makna tidak. Bila ada ma makna tidak. Kemudian lepas tu ada B ni. Maka B ni zaidah saja, tak payah terjemah. Jadi sedangkan tidaklah mereka ad-darin terus. Apa dia? Darin terus. Orang-orang yang dapat memudaratkan, memberi mudarat lah. Memberi mudarat. Jadi kenapa Allah cakap macam ni? Kenapa Allah cakap macam ni? Sebab orang yang buat sihir dia rasa dia power. Dia rasa dia, sebab tu lagi dia suka buat. Dia buat, dia test jadi pula. Baru-baru ni viral lah. Saya mendapat daripada kawan lah. Dulu pernah kan di sekitar mana? Perak ni, si Iskandar, jalanan daripada ni sampai ke USM apa semua tu. Kedai makan tu, apa? Tak boleh makan. Sebab ada orang dia baru menuntut ilmu, dia keluar sekarang ni dia nak test. Nasiblah siapa-siapa kena dia kata. Hantau. Dia baru habis, baru grad kan. Ramai ni murid-murid dia keluar ni ramai orang kena santau. Tak tahu baru ni saya dapat kawan kata, "Ustaz jaga-jagalah nak makan-makan," dia kata. Oh ya ke? Dia dapat berita. Wallahualam. Saya tak tahu. Kedai makan mana kan? Dia main letak je kat siapa-siapa pun dia pergi kedai makan sebab ramai orang nak makan. Sebab dia santau yang guna santau ni dalam makanan ya. Nauzubillah, sebab tu kita baca zikir lah. Sebab apa? Sebenarnya yang buat mudarat, dia orang tak ada apa-apa pun. Sikit pun. Tapi dia perasan macam dia berjaya buat. Tapi sebenarnya Allah kata apa? Illa. Kita tengok. Orang-orang yang dapat memberi mudarat. Bihi. Dengan. Nya ni rujuk pada mana? Sihir tadi lah ni kan. Balik kat sini balik. Allah jawab balik. Allah nafikan balik. Pernyataan ni ya. Min. Terhadap lah. Terhadap. Ahadin. Seseorang pun. Bila macam ni, jumpa min ni macam ni kan. Ada ahadin ni dia nakirah baris baris bawah tanwin ni. Kita kata terhadap seseorang pun, maknanya tak ada langsung. Tambah seseorang pun. Terhadap seseorang pun. Illa kecuali biizni dengan izin
Allah. Biiznillahi. Jadi di sini menunjukkan apa? Penekanan kita kepada perlunya kita apa? Bergantung pada Allah. Orang beriman kekuatan dia zikrullah. Kekuatan kita apa? Zikrullah. Jangan tinggalkan. Jadi bila Allah suka, Allah sayang, adakah Allah tak jaga? Pasti Allah lindunglah. Yang terbaik. Sebab tu zikir kita jangan lepas yang nombor 1 dulu. Apa yang Nabi selamat daripada sihir? Surah apa? Nabi kena berapa sihir? Berapa ikatan sihir? Ingat lagi tak saya bagi? Dia ada dalam hadis sebenarnya. Nabi kena sihir 11 ikatan. Dan Allah ajar Nabi 11 ayat untuk buka satu-satu ikatan. Apa dia? Surah apa? 3 ke 2? Mu'awwizatan ni kan? Iaitu surah Al-Falaq dengan surah An-Nas. Surah Al-Falaq ada berapa ayat? 5. Surah An-Nas ada berapa ayat? 6. Nabi baca ayat 1 surah Al-Falaq, ikatan pertama terbuka. Ayat 2 Al-Falaq, kedua terbuka. Sampai 5 ikatan terbuka. Nabi sambung baca surah An-Nas, ayat pertama, ikatan ke-6 terbuka. Sampailah akhirnya semua 11 ikatan itu terbuka. Itulah bila Nabi kena sihir oleh perempuan-perempuan Yahudi tu, Labid bin A'sam tu, kan? Itu dia punya ayah dia. Yang buat sihir anak-anak dia. Sebab itulah sihir ni dalam surah Al-Falaq, apa dia? Cuba buka surah Al-Falaq. Wa min syarrin naffatsati. Naffatsat tu apa? Naffas apa? Penghembus perempuan. Penghembus perempuan. Jadi dia buat ikatan satu, dia hembus. Dengan mentera dia hembus kat situ. Hembus. Yang buat siapa? Kat situ perempuan Yahudi. Anak-anak si Labid tu lah. 3 orang anak dia yang buat. Gabungan. Tapi sihir yang kena pada Nabi tidak menggugat akal Nabi, tidak. Tak. Tidak menggugat. Nabi sekarang macam terlupa sikit je. Disangka dia dah buat sesuatu tapi rupanya dia belum buat lagi. Itu saja. Sekadar tu saja. Tidak sampai Nabi ni hilang kewarasan dan sebagainya. Sebab apa? Syarat Nabi ni dia tak boleh macam tu. Nabi memang terjaga dalam bab akal dan sebagainya, sempurna. Sebab itu dia tidak menggugat apa-apa pun daripada kemuliaan seorang Nabi, tidak. Itulah Nabi. Tapi kalau kita mungkin boleh sampai apa? Ada orang kena sampai apa? Sampai hidup dia rosak kan? Seumur hidup. Kan? Begitulah ujian dia. Cuba tengok surah Al-Falaq kan? Nampak kan? Apa dia? Qul a'udzu birabbil min syarri ma wa min syarri ghasikin idza. Nampak tak? Waqaf tu mana apa? Sihir mana apa? Memang macam tu. Waktu malam, tengah malam yang paling gelap gelita tu, waktu tu. Waktu maghrib. Yalah, dia memanglah, dia tak boleh kata apa lah kan. Bagi dia benda-benda itu adalah bahagian Allah Alam. Jadi sebab tu kita jaga ikut apa yang Nabi ajar. Nabi suruh masuk tutup tingkap rumah, baca bismillah waktu maghrib. Kan? Lagi Nabi suruh baca zikir pagi petang, bacalah. Jadi insya-Allah kita amalkan tu, Allah jaga tak? Pastilah jaga. Insya-Allah itu je. Lepas solat bacalah 3 kul tu. Jangan lepas. Bacalah ayat kursi. Itu semua. Dan hadiah-hadiah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un. Nak pergi mana-mana, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Waktu maghrib baca tu, zikir pagi, zikir petang. Nabi suruh bacalah. Baik. Jadi mudah-mudahan kita terpelihara lah daripada ni anak beranak kita, generasi kita kan, kita bimbang kan. Sebab tu lagi satu. Kita jangan suka apa zaman sekarang
Zaman sekarang ni suka tunjukkan diri kan, orang perempuan ke. Ain tu pun termasuk juga tu, Ain tu. Kan, anak-anak dia lawa pula kan. Kelebihan kat orang lain, lagi dia suka tunjuk-tunjukkan. Ada benda-benda macam ni, elak-elakkanlah. Kita nak siapa tengok kita ni? Tak perlu pun orang tengok saya pun tak ada masalah. Itu kita kena ada prinsip macam tu orang Islam ni. Jaga kan. Jadi, benda-benda macam tu adalah satu ujianlah kat kita juga. Baik. Sebab tu punca tengok ayat surah Al-Falaq tu Wa min syarriha wasikin iza waqa wa min syarrin nafatha. Okey, tengok jelas. Wa min syarriha. Ya, jadi antara punca utama sihir kenapa orang buat? Jangan membina itulah. Jangan sebab tu apa punca hasad? Kamu pun suka tunjukkan nikmat sangat kan? Kan? Orang tu dah lah tak ada mampu, dia tak boleh nak dapat pula. Kita pula dengan sombong pula. Akhirnya apa? Macam-macam boleh jadi. Kan? Jadi benda-benda macam tu adalah satu perkara yang kita kena jagalah. Baik. Seterusnya, wa yata'allamuna. Dan sekali lagi, dan mereka mempelajari yadurru. Dia memudaratkan memudaratkan mereka sendiri. Mereka dan tidak yanfa'u. Ia memberi manfaat. Kepada mereka. Jadi mereka mempelajari apa yang dia memudaratkan mereka sendiri. Jadi apa mudarat dia? Yang mudaratkan dia sebenarnya dia sendirilah. Iaitu akidah dia, akal fikir dia. Dia perasan dia macam hebat lah. Dia boleh kontrol orang ni. Dia boleh buat orang ni. Sebenarnya yang mudaratkan dia. Dan satu lagi, yang paling mudarat adalah dan tidak dia memberi manfaat. Jadi dia memang akan jadi hamba jin tu. Memang jadi, dia mesti ada. Dan tidak ia memberi manfaat kepada mereka. Jadi mereka ni bila buat ni, dia mesti ada perjanjian. Ya, mesti ada perjanjian. Darah dia sendiri. Sebab dia nak kekalkan apa yang ada tu, kuasa dia tu, kononnya. Sampai dia kena macam tu lah. Jadi dia kena buat upacara tertentu pada waktu tertentu. Kan? Malam apa? Kalau Indon, keliwun lah, macam-macam lah kan. Dia kena cari benda-benda macam tu. Dia kena cari, susah payah, hidup dia susah sebenarnya. Hidup orang yang buat sini, sebenarnya hidup dia susah. Itulah keadaan dia. Sedangkan kalau jadi hamba Allah senang aja. Jadi hamba syaitan hidup susah. Nak mati lagi lah susah kan. Jadi itulah. Kadang-kadang susuk sama juga. Nak cantik punya pasal. Kan? Yelah turun tu. Jadi tak tahu apa. Itu dah perjanjian lah tu. Saka lah orang panggil. Yelah itulah kesan dia. Akhirnya dia boleh kesan sampai generasi. Kesan dia tu.
Memang syaitan ni dia nak hancurkan generasi tu semua kalau boleh. Memang tu dendam kesumat dia. Kalau dapat disusahkan, kalau tak boleh ni dia akan sakitkan dekat dunia ni. Itu memang kerja dia. Memang kerja dia. Yang lebih dia suka bila boleh keluarkan semua tu, akhirnya jadi penghuni neraka. Paling best sekali. Bila orang tu sakit, dia akan cari sesuatu kan. Okey, dia akan datang lah macam ni. Senang dia nak kata, kami dulu pengubat. Contoh. Dan dia akan bawa balik. Supaya apa? Akhirnya kembali balik pada apa yang dia nak. Itulah kesan dia lah. Itulah maksud apa dia. Sebenarnya yang mereka buat ni memudaratkan diri. Bukan diri dia je, sampai ke mana? Anak cucu dia pun boleh jadi mudarat. Tadilah. Al-Nas tu sebelum kita baca tu betul-betul yang tu sebenarnya satu. Sebenarnya zikir Nabi ni dia kuat lah. Kuat sebenarnya. Tu ruqyah yang utama kita lah. Mulakan dengan tu. Ruqyah utama kita. Banyak lagi zikir-zikir lain. Yang kena tengok dalam Muslim ke ada doa-doa untuk tu. Ya. Dia sengaja masuk lah dalam mimpi tu. Sebab dah ada jalan dia pun. Perjanjian tu. Baik. Nanti kita masuk lebih dalam, payah pula nanti belajar. Tapi itulah hakikatnya kan. Kesan dia kita nampak pun. Kita pun tahu benda-benda macam ni. Maka kita elakkan. Kesian. Kita nak tolong pun payah. Jadi baik, ayat seterusnya. Ni yang penting kita nak tengok. Walaqad dan sesungguhnya, dia kata sesungguhnya bolehlah. Sesungguhnya alimu telah mengetahui oleh mereka. Jadi orang yang buat ni sebenarnya dia tahu. Ini cerita pasal Yahudi ya. Mereka tahu apa yang mereka buat ni memang menyalahilah kebenaran. Dia kata apa? La manishtara. La manish. Pastilah. La ni pasti. Man apa? Sesiapa yang boleh? Pasti sesiapa yang, barang siapa yang ishtarahu. Ishtara apa membeli ke menjual? Beli boleh, jual boleh. Ataupun menukar, dia kata. Barang siapa yang telah menukarkan oleh ia ataupun membelilah, telah menjual beli. Dia ishtara ni dua-dua, jual beli, dia tukar. Sesuatu yang ditukar. Ditukar iman dengan kufur. Ditukar zikrullah dengan sihir. Ditukar. Itu maksud dia. Dia sibuk belajar yang tu. Sepatutnya dia belajar zikir kan. Dia belajar yang sebaliknya. Dia hafal, dia ingat dan dia amal yang sebaliknya. Itu. La manishtara telah menjual belilah. Menjual beli oleh ia akannya. Jadi mereka ni tahu siapa yang menjual beli, menukarkan tadi sihir tu, kan? Akannya apa dia? Malahu. Tidak ada lahu baginya di al-akhirati, di akhirat nanti, di akhirat min daripada kholak apa? Ya. Sebarang keuntungan ataupun kebaikan lah. Atau kebaikan sedikit pun. Sedikit pun.
Maknanya tak ada, zero bahagian dia. Ma lahu fil akhirati min khalaq, daripada keuntungan atau kebaikan sedikit pun. Ya, tak ada bahagian. Last wala bi sama wa labi sama, kemudian syarau bihim, syarau bihi anfusahum laukanu ya'lamun. Okey. Wala bi'sa, apa ni? Dan pasti makna ni amat buruk akan apa yang syarah apa tadi? Sama lah ni, isyarah sama. Telah menjual belilah. Telah menjual beli oleh mereka lahu baginya anfusa terhadap diri-diri mereka jikalau kanu adalah mereka ya'lamuna mereka mereka mengetahui. Syarau tu apa? Telah menjual beli. Telah menjual belilah oleh mereka. Apa dia? Syarau bihi ba tu kan. Betul lah tu. Dengannya ni ba kan? Denganlah kita kata. Dengannya. Bihi. Dengannya terhadap diri-diri mereka. Jadi mereka ni sebenarnya tengah buat apa? Dia tengah buat apa sebenarnya? Dia gadaikan diri dia terhadap diri-diri mereka. Laukanu, kalau adalah mereka mengetahui. Okey. Kalau adalah mereka mengetahui. Kalaulah mereka mengetahui. Betul. Itu dia punya makna dia, mafhum dia. Jadi tu sekiranya samalah, kalaulah. Dalam ni ada 2 kali mereka kat situ. Tekan tu sebenarnya. Baik, nak khalaqin ni maknanya itulah bahagian atau nasib pun boleh juga. Jadi khalaq ni daripada perkataan apa? Ni. Cipta kan? Jadi kat dunia ni kita dapat semua, kita dicipta oleh, dan kita nak makan semua, siapa yang cipta? Rezeki kita dicipta oleh, itu bahagian-bahagian kita kat dunia, Allah cipta. Kan? Tapi semua ciptaan kat dunia ni kita dapat
Kekal tak? Satu masa dia akan hilang. Itu hanya modal sementara. Okey. Sekarang ni kita nak dapat ciptaan Allah yang sempurna kat mana nanti? Kat akhirat lah, dapat syurga tu. Kan? Itu maksud dia. Mereka tak ada bahagian langsung. Allah tak ada siapkan. Kan Nabi cakap, ni jamin. Rumah di syurga. Kan? Kalau isteri taat ni apa? Masuk pintu mana-mana yang kamu suka. Semualah banyak ganjaran-ganjaran kan? Yang hebat-hebat tu. Tapi dia ada tak? Nama dia tak ada langsung. Tak ada bahagian dia langsung. Dalam tu dah. Awal-awal dah tak ada dah. Kan? Jadi macam mana lagi nak pergi ke mana tempat dia? Itulah. Kekal dalam. Dan itu maksud. Sebab tu hukum sihir ni, hukum yang mengamalkannya, yang belajar hadis tu. Apa dia? Hadis tu? Ini saya dah bagi. Ulang balik. Dah tulis kan? Saya tulis balik daripada siapa tu? Ibnu Man Ata apa dia? Arrafan au sahiran au kahinan fasa'alahu wa fasaddaqahu bima yaqulu. Kemudian faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Oh, dah faham belum? Bagus, ingat, tahu lah. Ni pegangan kita ni. Ni sini tiga dah boleh terjemah dah semua ni. Man Ata apa? Siapa yang mendatangi dia datang. Ni dia sedang buat apa? Isyarah. Nak jual dah tu dah. Kan? Tinggal nak beli je lagi. Dia nak beli Siapa yang telah mendatangi yang siapa? Arrafan peramal. Tukang tilik ni. Sama je ni sebenarnya. Geng-geng ni lah. Tukang tilik. Au sahiran tukang sihir. Au kahinan apa kita kata ni? Dukun lah. Fasa'alahu lalu dia meminta bantuan. Sa'al lah. Sebagai soal. Dia mesti tanya. Saya sekian-sekian. Minta bantuan. Lalu dia meminta kepadanya. Fasaddaqahu. Lalu benarkan. Maksudnya apa? Percayalah. Dia bagi syarat. Okey, kamu kena buat sekian-sekian. Dia pun ikut je kan. Buat tu, buat ni. Ikut je. Kemudian, dia benarkanlah arahan-arahan dia tu. Bima yakul, apa yang dia cakap tu. Apa berlaku kat orang ni? Benar-benar sesungguhnya dia telah kafir, ingkar kepada apa yang telah diturunkan ke atas apa yang turun ke atas Muhammad, Al-Quran. Tadi kita dah belajar mula-mula tadi, lawan zikir apa dia? Lawan dia ambil yang ni, ditukar, dia kafir. Keluar milah dah sebenarnya. Keluar milah. Cuma kita tak ada undang-undang. Jaga-jagalah. Elakkanlah benda-benda yang kita rasa saya tak selamat ni. Saya takut. Ni satu bentuk amaran Nabi nak jaga, Nabi nak tutup pintu-pintu yang boleh jerumuskan kita masuk ke situ. Ni pintu-pintu dia. Tutup. Jadi itulah sedikit tentang kongsian yang saya dapatkan. Panjang ayat ni 3 kali cerita kan. Jadi saya nak ringkaskan je. Itulah antara puncak kepada
kebatilan. Ni. Puncak kebatilan dia akan pergi sampai sini. Okey? Pergi sampai sini. Jadi ni berlakulah dalam, kita tak boleh nak, maknanya apa, bila cerita pasal benda ni, dia akan berlaku sepanjang zaman. Sentiasa akan ada yang mempeloporkannya dan berusaha untuk apa? Menanam. Dia ada rekrut benda tu. Kan? Dan orang yang dapat ni dia akan syok tak? Syok sebab boleh manipulate orang. Apa tak bestnya? Baca zikir dapat apa? Bagi orang beriman dia tak rasa lah. Tapi bagi mereka, yes. Tengok, tiba-tiba je lepas je amal, orang tak kena, tak ada apa. Kan syok tu. Kan? Selama ni sakit ni berdarah kan? Tak ada apa-apa. Siapa tak nak? Tak boleh jalan, boleh jalan. Kan? Macam-macam. Orang pandang dulu hodoh, dah lawa. Siapa tak nak? Siapa tak nak? Ni ujian. Jadi jaga-jaga dengan benda ni, elakkan, jauhkan. Bukan kita saja, yang kita belajar, alhamdulillah, kita belajar, kita tahu. Yang tak tahu macam mana, apa kita nak buat? Dan dia rasakan apa salahnya benda ni kan? Ni ikhtiar, dia kata ini ikhtiar. Boleh? Ya. Jadi ingat, ada dua benda yang Allah, benda dalam dunia ada dua je. Haram dan halal. Dan Allah benarkan tak benda terjadi? Contoh mudah, dalam hal makanan. Allah haramkan makan babi. Tapi orang kata babi tu sedap tak? Sedap, paling sedap tu. Kan? Tapi adakah maknanya, boleh tak makan? Sedap. Adakah tanda dapat buat tu Allah suka? Tak, begitu juga sihat. Adakah tanda benarnya? Oh, dia sihat. Okey lah tu, kita nak sihat. Adakah tanda je dia sihat? Ya, bagus. Tapi dari sudut Allah akan redha tak? Tak. Dia ada bahagian ke akhirat tak? Tak ada. Itulah dia. Dia dapat dunia, tapi akhirat kosong. Tak dapat apa. Faham Itulah dia punya amaran besar daripada Quran cakap. Dia boleh seronok kat dunia ni, ya, elok saja, kan? Ya, ingat, kedai dia laku, ramai orang datang, pakai pelaris kan, sihir orang semua, kedai dia pun top. Tapi ingat, guna ayat Quran ni maksudnya. Okey, ayat Quran ni dia macam ni. Ayat Quran ni kita doa sebenarnya. Semuanya bantuan Allah. Jangan samakan dengan sihir lah. Tapi ingat, tadi teknik dia apa? Dia campur adukkan tu. Talbisul haqq bil batil, itu yang bahayanya tu. Ingat, tujuan Quran dia sebenarnya besar lagi. Quran ni jauh. Dia apa? Cerita pasal akhirat. Dia jadikan orang ni berakhlak mulia, yang takutkan Allah. Itu. Dan semuanya dia orang yang bersedia untuk terima takdir Allah. Faham? Jadi itu Quran. Quran ni dia ajar kita pendirian kita, bersyukur dan sabar dengan ujian Allah. Kan? Tapi jangan jadi macam sihir. Sihir ni apa? Dia nak ubah takdir Allah, terpaksa. Faham? Orang tu tak suka, dia paksa sampai tiba-tiba orang tu suka. Kalau kita ambil Quran untuk macam tu, sama tak macam sihir? Sama? Bukan macam tu. Kan? Sebab tu kena jaga-jaga dalam bab tu. Quran dia lain. Quran ni dengan apa dia? Kebenaran berbeza. Kita nak isteri kita suka kita, suami kan? Isteri nak suami suka dia buat apa? Contoh. Buat dia bersabarlah kan. Kadang suami dia tak suka siapa. Jadi dia bersabar, contohnya macam-macam lah. Ataupun seorang kita nak apa? Kedai makan buka kan, nak laku, nak orang suka. Dan buat macam mana? Baca Yasin. Macam mana? Doa pada Allah lah, baca ayat Quran tu, doa pada Allah. Ya Allah. Dan kita buat apa pula? Kita bagilah makanan tu sedap betul-betul. Dengan sumber yang baik. Itulah dia. Berkat yang kita nak. Tapi kalau kita juga puh juga, walaupun guna ayat Quran, itu dah macam bukan macam tu, bukan. Faham Konsep berbeza. Berbeza. Itu ruqyah. Baca Fatihah ruqyah kan. Lepas tu doa. Ruqyah. Itu bukanlah, tapi itu dah ulama pada salah boleh. Contohnya saya ambil air, saya baca Fatihah. Fatihah syifa. Kita nak minum air itulah. Jadi kita baca dan kita tak payah tiup pun tak apa sebenarnya.
baca saja. Macam asas dia ialah Nabi masa nak tidur, Nabi baca 3 kul kan? Nabi baca dan Nabi buat apa? Nabi sebelum baca, Nabi tidur dulu. Nabi hembus, Nabi baca. Kul wallahu ahad, Nabi sapukan badan dia. Doa. Itu doa berlindung kepada Allah. Itulah dia. Itulah dia sebenarnya. Bukan kita contohnya kita baca ayat ni ya. Kita baca ayat apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Tiup dia kan. Tapi tak faham itu sebenarnya ayat tu dia doa. Kita boleh doa ya Allah. Bukan jangan jadikan macam sama macam sihir tu. Tiup tu bukanlah macam tu. Tak. Ayat tu untuk kita sendiri. Kalau kita cintakan Allah apa dia? Ikut jalan roh. Macam mana Rasul ni disayangi oleh orang beriman, macam mana Nabi buatlah macam tu. Itu cara kita. Cara kita macam itulah. Kadang-kadang ayat Quran boleh jadi tak? Kalau kita baca waja'alna min baini aydihim saddan untuk sihir siapa tu? Tu. Kastam tu, kan? Lepas pula tu, iyalah lepaslah. Tapi iyalah jadi. Tapi hati-hatilah. Pada saya itu kena hati-hati sikit, takut. Kita doa pada Allah boleh lah. Ayat Quran ni jangan berdoa pada Allah, bukannya gunakan situ. Itu ujian kat kita juga tu. Macam mana nak ambil Quran tu? Sebab Quran ni zat yang mulia. Quran ni mulia, jangan letak di tempat apa? Dia nak mencuri, dia guna Quran untuk lepas curi. Dia hina ayat Quran dengan gunakan perbuatan jahat dia. Patut ke? Tak. Bukan macam tu. Faham Kita telah letakkan ayat kat Allah tu sebagai apa? Lagi besar tak dosa? Lagi besar daripada kita guna jampi yang tak apa kononnya. Lepas juga, dengan kita ambil ayat Allah yang mulia, kita gunakan. Besar tak dosa sebenarnya? Besar dosa tu. Salah guna. Ya, salah guna. Jadi ingat. Ya, jadilah. Sebab tu tadi, babi tu sedap makan. Jadi, memang boleh. Kan? Allah memang biar. Bukan semua benda yang Allah biar jadi dunia ni, tak ada Allah suka. Allah tak reda sebab apa? Supaya nanti dia tak ada hapuan langsung ke akhirat. Itu yang ancaman yang kita takut. Faham itulah ujian dekat dunia ni. Banyak perkara lah. Sihir ni nampak kuat, hebat orang yang buat. Tapi ingat, lepas dia mati apa berlaku? Dia akan binasa sampai bila-bila. Tak ada lagi dah. Hidup kat dunia sekejap je, berapa tahun? 60, 70 tahun je. Kebal macam mana pun kamu mati juga. Bahkan nak mati nanti pun sakit. Kan? Jadi, lepas nanti kamu nak hidup berapa tahun? Tak ada mati-mati dah. Kena seksa sampai terus. Maknanya orang ni, dia telah menggadaikan dia punya diri dia sendiri kepada kemusnahan yang kekal nanti. Na'udzubillah min dzalik. Sebab tu kita kena hati-hati. Taubat selamat. Syarat dia taubat je. Jangan mati sebelum sempat bertaubat. Selalunya pelaku sihir susah. Sebab apa? Dia dah masuk ke dalam lubuk yang paling dalam sekali dalam kesesatan. Selalunya susah. Betul tak? Sampai ke mati pun dia rasa benda tu okey je. Itulah yang telah pun berlaku. Kan? Kenyataannya macam itulah. Tapi tak mustahil juga sebagaimana yang berlaku pada zaman Nabi Musa. Semua ahli sihir terus apa? Sujud bila nampak mukjizat Nabi Musa tu. Terus. Itu bolehlah maknanya. Jadi ada soalan tak? Ya? Yalah. Zaman Nabi Sulaiman ni itulah dia, syaitan ni yang dia buat kerja. Dia yang fitnah balik. Jadi selepas Nabi Sulaiman wafat, dia suruh siapa? Cuba cari macam mana Nabi Sulaiman boleh dapat kuasa ni. Dia selongkarlah bawah tahta Nabi Sulaiman. Rupanya ada. Kitab ni. Dan syaitan yang buat. Pasal syaitan yang buat. Sebab tu Nabi Sulaiman ni hebat. Sebab inilah dia ni. Inilah Nabi Sulaiman buat dulu ni. Jadi dia ambil kitab tu dan dia kata, ini adalah ajaran Sulaiman. Sebab tu Allah sekarang ni bela Nabi Sulaiman tak masa mula-mula ni? Allah bela. Wama kafara Sulaiman. Tak. Nabi Sulaiman kena fitnah. Antara syaitan yang buat tu. Boleh? Soalan lain? Ya? Sihir. Ya. Itulah balasan dia. Ya. Tampal kat mana tu? Okey, tangkal ni dia kalau ikutkan
Ada perbahasan jugalah perkara tu. Ada perbahasan lah. Tapi ada yang tak, ada yang memakruhkan kalau boleh. Sebab apa? Takut Al-Quran ni mulia. Takut diletakkan tempat yang tak patut, jadi hina kan. Letak kat pusat, letak kat mana-mana ke. Jadi itu satu. Yalah. Kalau ikutkan tangkal ni, apa makna dia tangkal ni? Tangkal ada hadis. Saya lupa hadis tu. Tentang tangkal ni. Tapi termasuk bahagian sedikit kecil lah. Sebab bila kita berharap kat situ, kita yakin bila saya pakai, saya selamat. Bila saya buang, saya rasa hidup saya syirik lah. Faham? Jadi kena elakkan lah. Walaupun dia ayat Quran. Okey. Cuba kita bergantung kat benda tu lah. Bukan? Okey. Jelas boleh? Jadi kalau boleh, elakkanlah benda tu. Dia peranan dia Al-Quran ni kalau nak buat macam tu kan boleh. Untuk apa? Bukan maknanya ayat tu letak situ, syaitan takut tengok ayat tu kan. Itu kan? Tak, untuk kita ingat ayat tu, kita ingat. Contohnya kita baca satu syiar kita ke, tak ada masalah. Tu saya kata lah. Hukum dia harus lah. Yalah. Dia nombor satu sebenarnya ayat Allah ni dekat mana tempat dia. Yang Umar Al-Khattab kalau dia lalu jalan tu, syaitan tak akan lalu jalan tempat dia lalu. Sampai macam tu sekali. Faham kenapa? Cuba buka surah 29 ayat 49. 29-49. Itu dulu syarat dia. Kalau kita ada itu, insya-Allah kita ditakuti oleh siapa? Allah akan jaga kita. Usahakan diri kita untuk masukkan dalam ayat ni. Masukkan kita termasuk dalam ayat-ayat ni. Ayat 49 tu. Kita baca daripada ayat 48 tu. Tengok Allah kata, ni kat Nabi ni. Nabi orang yang membawa Quran sendiri ya. Tentulah paling agung sekali Nabi ni kan. Tengok Allah kata apa kat Nabi. Wa ma kuntu taslu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminik. Tidaklah engkau dulu Muhammad, engkau pernah baca kitab sebelum-sebelum ni. Taurat, kitab-kitab Allah yang sebelum ni. Tak pernah. Nabi memang tak tahu baca kitab pun. Supaya Allah nak jaga Nabi, supaya orang tak boleh tuduh Nabi reka-reka. Sebenarnya Nabi dulu dah belajar, Nabi pun tulis balik. Kan, Nabi dah ada ilmu dulu dah, belajar dalam kitab-kitab dulu. Nabi karang balik, buat cara dia. Orang tak boleh tuduh Nabi macam tu. Nabi tak tahu langsung, Nabi tak pernah berkawan dengan ahli kitab sampai Nabi pernah ada guru ahli kitab, tak ada. Okey? Allah nak bersihkan Nabi daripada tomahan-tomahan macam tu. Jadi, dan Nabi engkau tak pernah tulis pun dengan tangan. Nabi memang tak boleh baca, tak boleh tulis. Tiba-tiba boleh bagi wahyu macam ni. Ini mukjizat. Idzal lartabal mubtilun. Kalau lah demikian, kalau Nabi ni dulu pernah belajar, Nabi ni pandai ni, pastilah lagilah orang ragu-ragu dengan Nabi. Orang boleh tuduh lagi macam-macam. Nabi reka-reka ayat Quran ni itu ikut apa yang dia telah mungkin tahu. Nabi tak ada asas benda tu, tapi Allah ajar Nabi. Dan inilah Quran. Dan Allah kata apa? Bal ayat 49. Bahkan sebenarnya Quran yang Nabi bawa ni bukan macam tu. Bal huwa ayatum bayyinat. Bahkan Quran adalah ayat-ayat yang jelas. Apa itu jelas? Lafaznya, maknanya, pemahaman dia. Jadi kita macam mana nak ada kekuatan dengan Quran? Zikrullah. Baca, lafazkan tepat dengan pemahaman dia. Usahakan hayati dengan makna dia tu. Dia akan, itu yang pertama. Dan ingat dekat mana tu? Fi sudur. Sampai kat sini. Kita ingat ayat tu. Ayat tu jaga kita sebab dengan tu. Ni, bila dia jadi cahaya dalam jiwa kita. Faham? Ayat-ayat Allah ni. Allazina utul ilm. Iaitu dada siapa? Orang yang diberikan ilmu. Jadi kita kena berilmu lah dengan Quran. Kena belajar dia. Inilah. Mendalami dia. Wa ma yajhadu bi ayatina illa az-zalimun. Dan tidak ada siapa pun, tidak ada orang yang akan ingkar dengan ayat-ayat kami, melainkan orang tu orang yang zalim.
Zalim. Jadi kekuatan Quran dekat mana tempat dia? Di sini dalam kita punya hati kita. Itulah yang kita kena hadirkan lah. Dabur dia. Bila ayat Allah ni dalam jiwa kita, bila kita hadapi masalah apa-apa kan, tengok ayat ni, kita tahu ayat ni cerita pasal apa, kan itu kekuatan dia. Itulah kekuatan dia sebenarnya. Sebab itulah Umar Al-Khattab ditakuti sebab Umar Al-Khattab ni apa yang dia pernah fikirkan, pendapat dia 15 pandangan Umar Al-Khattab, lepas dia cakap ayat Quran turun sebiji dengan apa dia cakap. Maknanya kebijaksanaan dia tu memang sesuai dah dengan wahyu punya ni. Dan turun ayat tu sama. Umar kata, alangkah baiknya kalau lah perempuan-perempuan Islam ni pakai apa? Kan, tudung ni. Keluar ayat jilbab. Setuju dengan apa yang Umar kata. 15 tempat dalam Quran tu. Geniusnya Umar. Dia dah penangan dulu. Nabi senyap je. Turun wahyu, setuju. Maknanya Allah memang wahyu tu dah ada dah. Tapi begitulah maknanya Umar ni punya bersihnya fikiran dia selari dengan wahyu. Sampai itulah dia. Itulah yang kita nak. Dalam siapa? Dada-dada siapa ni? Dada-dada anak-anak kita, semua cucu kita. Betul kan? Apalah. Letak syihan. Selama mana dia letak tempat yang tinggi-tinggi ke, tak apalah. Ingatkan orang boleh baca. Haruslah hukumnya. Harus. Oh, letak kat depan kan? Letak di belakang dia kan? Yelah, kalau fikir macam tu, elakkanlah. Tapi orang belakang boleh baca kan? Jadi tempat dia. Tapi hukum dia asal dia harus. Kita nak letak ayat Quran ke apa, saya memilih yang harus lah. Adalah. Tapi elakkan dia, syarat dia apa? Tujuan dia apa? Ingat, kita boleh baca, jelas kita ingat ayat tu. Lagi satu, hiaskan. Tapi ingat, kadang-kadang kita letak, dalam tu kita kena elakkan macam dalam rumah kan. Kita ada televisyen. Ada ayat Allah sebelah kan. Dan televisyen pula ada maksiat. Faham kan? Ayat Allah atas dia je. Bawah tu maksiat. Agak-agak macam mana? Ayat Allah, wa man yattaqillah ke, cerita pasal azab ke, bawah tu maksiat, kita bergelak di bawah tu, ayat Allah di atas. Sebab tu ada ulama kata, kalau boleh, supaya elakkan sebab boleh datang fitnah dan kita boleh dapat dosa tu. Kita tak perasan. Bahaya tak? Itulah dia. Jadi hukum asal dia harus. Tapi dengan syarat-syarat dia jagalah macam tu. Jaga benda tu lah. Kan? Ayat Allah ni sampai ke ulama ni, kalau kita baca Al-Adab fi Hamalatil Quran tu, kan? Quran, apa? Kalau boleh ni, kitab Quran ni, jangan letak buku lain kat atas dia. Kan? Jaga adab. Contohlah, tu kesucian yang kita jaga, yang itulah. Jadi, macam itulah kita kena, sampai macam tu, ulama ni nak jaga, so kita jaga supaya Quran tak terfitnah. Dalam pada masa yang sama, kita marah orang baca Quran. Kita ayat Quran kat atas, kita tengok bawah tu maksiat, relax, tak rasa apa-apa. Kan? Ayat tu tak masuk dalam dada pun, tak faham pun. Kan? Ini satu benda yang kontradik ni, kontradik. Jadi benda-benda tu kan tak nampak. Itu ada sampai hukum orang kan dibenci, benda ni tak disukai. Sebab macam itulah, sebab benda macam itulah. Nampak tak? Kena bijaksana dalam hal ni, kita nak jaga semua. Boleh ya? Ya. Oh. Oh, dia mengaku. Oh, dia dah taubat lah. Oh. Sekarang ni dia pihak dia lah yang bertanggungjawab lah. Jadi kita tak nak maafkan, tu hak kita. Boleh, tu hak kita, hak dia zalimi. Lebih baik memaafkan, tapi itu hak ingat. Jangan nak paksa pula kamu maafkanlah. Itu hak saya tak nak maafkan. Boleh? Tak ada masalah. Orang itu kena buat apa? Orang tu kalau dia taubat, dia kena buat apa? Dia kena doakan orang yang dah meninggal yang dia buat dulu tu, dan dia kena sedekahkan nama orang tu supaya mudah-mudahan nanti apa dia? Faham tak? Itulah harapan dia tu. Itu je harapan dia. Dan dia kena
Ni balik orang tu lah. Dia hidup dia boleh buat sesuatu jariah untuk orang tu. Mudah-mudahan dia jumpa nanti orang tu dapat kebaikan kan masa ni. Dia boleh dimaafkan masa tu. Wallahu ta'ala alam. Kita harap macam tu lah. Jadi pihak kita, contohnya kita pernah zalimi orang dulu, orang tu dah mati. Apa kita nak buat? Ya, kita ingat nama ni, doakan dia, tersedekahkan untuk dia. Itulah, nak minta maaf kat dia dah mati. Orang yang bukan Islam pun sama juga. Sama. Ya, dia memang bukan Islam tapi hak dia sebagai manusia. Allah tak bertanggungjawab dosa sama manusia. Allah lepas. Dosa dengan dia Allah maafkan. Bila sama orang Allah lepas. Kamu pergi jumpa dia nanti, akhirat nanti. Tu yang ada orang yang muflis tu. Muflis Nabi tanya kan, mal muflisun? Siapa orang yang muflis? Orang yang muflis, siapa? Sahabat kata, orang yang hilang harta lah, yang tak ada harta. Bukan yang tu Nabi kata. Orang muflis ni adalah orang yang datang nanti ke akhirat. Dia bawa pahala solat, pahala puasa, pahala zakat, pahala semualah. Sebesar gunung Tihamah tu pahala dia, sebesar gunung. Lalu tiba-tiba rupa-rupanya masa hidup dia syatamaha, dia cela orang ni, dia fitnah orang ni, dia zalim orang ni dan sebagainya. Lalu akhirnya apa? Habis semua dibagi kat orang tu. Iyalah, walaupun orang Islam. Macam mana nak buat? Yang tu orang bukan Islam lah. Tapi dosa kita zalim tu tak ada lah. Kita kena mohon ampun kepada Allah lah. Istighfar lah. Jadi zalim ni dia meletas sempadan dalam bab tu semua. Hatta haiwan pun, haiwan ada agama tak? Ada agama haiwan. Siapa yang zalim kucing kan? Nabi sebut seorang wanita tu dia baik ni, tapi dia kena azab sebab dia zalimi kucing. Dia kurung kucing tu tak bagi makan. Haiwan ada agama tak? Macam mana nak buat tu? Faham tak? Macam tu. Jadi kita kena buat apa? Kena buat banyak pahala kita lah. Sekurang-kurangnya kalau kita banyak sedekah apa, akhirnya apa? Kita boleh timbal balik dengan apa yang kita bagi, kita masih ada baki lagi pahala. Kan? Ada baki lagi lah. Sebab apa? Memang kan kita dah kena bagi kat dia dah sikit tadi. Contohlah, bahagian ataupun dihilangkan lah. Jadi, itu semua akan ditimbal balik lah. Kan? Wallahu ta'ala alam. Kalau ada apa-apa. Sedekah ni dia ada pendapat khilaf. Yang cantik sekali Imam Nawawi kata apa? Doa. Sedekah Fatihah, doakan dia sekali. Apa dia? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Doakan mudah kubur dia diluaskan. Itulah doa. Macam kita pergi kubur, kita lalukan kubur, kita doa apa? Assalam la ahlat diyar minal mu'minin wal wa inna apa dia? Apa dia? Haji Syarif baca. Haji pengamal dia. Apa dia? Kami juga akan ikut nanti kan. Kita doakan semua. Kita kenal pun doa kan. Ahli kubur tu doa. Konsep dia doa. Mereka perlukan doa kita lah. Doa lah. Dia lebih baik lah. Kenduri tu sebenarnya nak bagi orang makan lah. Sebenarnya kenduri pahala nak makan. Bagi makan ni sebenarnya dia, kita dah letak satu tempat tertentu. Kenduri ni orang faham mesti macam ni kan. Sebenarnya nak bagi makan ni umum je. Saya nak bagi makan. Doakanlah keluarga saya. Boleh, umum. Itu sebenarnya. Kita dah ikat-ikat dengan satu istilah-istilah. Innama nut'imukum liwajhillah. Memang Islam suruh. Nabi kata apa dalam hadis? Nabi masuk Madinah. Kata Abdullah bin Salam ni, Abdullah ni Yahudi lah. Yang baik, Yahudi yang baik. Jadi dia pun menunggu-nunggu, dia tengok Nabi. Masa tu orang kerumun Nabi. Dia pun tengok sampai dia dapat tengok wajah Nabi. Dia ni wajah dia lihat orang yang benar dan bukan pendusta. Lalu Nabi kata apa? Afshus salam. Dia kata, sebarkan salam. At'imut ta'am. Beri makan. Syiah kita, agama kita memang suka bagi makan. Islam ni dia suka bagi makan. Kan? Maknanya itulah kita lah sebenarnya. Bila kita punya ni tiba-tiba dah dilihat pada agama lain dah something lah tu. Sebenarnya kita lah pelopornya kalau macam tu. Kita lah agama kita.
Bagi salam, sebar salam maknanya apa? Kita maknanya apa tu? Nombor satu nama kita, afshu salam maknanya apa? Konsep agama kita ni apa? Keselamatan. Tiba-tiba orang takut dengan kita macam ancaman. Maknanya dah salah dah tu. Agama kita dah nampak dianggap bukan lagi keselamatan dah. Sedangkan Nabi kata agama kita konsep dia sejahtera. Kan? Tiba-tiba agama kita orang takut. Ini dah salah konsep ni. Dan yang kedua apa? Penuhi keperluan manusia. Bagi makan tu adalah keperluan utama. Agama kita konsep dia bagi keperluan manusia. Tiba-tiba kita itu dah salah lagi sebuah konsep. Yang ketiga, wasilul arham. Yang ketiga, wasilul arham. Saya tulis. Apa tu? Sambung silaturahim. Bukan pecah belah. Tiba-tiba agama kita dah salah konsep yang ketiga. Semua konsep agama kan salah. Kan? Cuba tengok Nabi kata. Ini awal sikit Okay, semua bertanya soalan. Okay. Ni Abdullah bin Salam kata Nabi bila masuk, apa ayat pertama Nabi pada penduduk Madinah sebelum negara terbina Madinah? Ni. Nabi kata afshu salam. Afshu assalam. Itulah dia. Dalam hadis lain Nabi kata afshu salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Bagi salam pada orang yang kau kenal dan tak kenal. Okey, afshu salam. Kemudian apa ni yang pertama? Yang kedua, wa at'imu at-ta'am. Afshu salama wa at'imut ta'am yang kedua. Yang ketiga, wasilu al-arham. Apa ni? Sambunglah silaturahim. Kalau boleh sambung. Jangan lebih suka ceraikan. Selagi ada jalan untuk sambung. Bukan kalau boleh nak pecahkan. Jadi sekarang ni 3 konsep yang Nabi cakap mula-mula ni berlaku ke ataupun tak berlaku? Banyak dah tercemar tak? Kita dilihat menakutkan, kita agama yang bawa selamat. Kita dilihat apa? Biarkan orang kan tak nak menolong orang berlapar. Kita dilihat pemecah. Nampak? Itu tak nak. Nabi bawa 3 ni, inilah dia. Faham? Hubungan dengan manusia. 3. Yang keempat, wasallu al-lail wan nasu niyam. Niyam apa? Tidur. Dan solatlah pada waktu malam, iaitu solat, bukan solat wajib ni solat apa? Solat apa? Tahajud. Sedangkan manusia sedang tidur. Ini 3 perkara pertama Nabi sebut. Semua penduduk Madinah, starting dia. Asas utama agama. Apa pertama? Sebarkan salam. Sebarkan kesejahteraan. Apa dia? Cuba baca. Afshus salam. Sebarkan salam. Kesejahteraan tu. Kedua, wa at'imut ta'am. Bagilah makan. Maksudnya apa? Ada Nabi sebut tak secara khas? Nak tunggu orang mati baru nak bagi makan ke apa? Tak, faham. Itu salah satu. Ni kan? Bila-bila bagi makan, suka bagi makan. Suka jamu makan. Tak kisah ke? Tapi keutamanya kalau orang miskin lebih utama orang ni. Nabi sebut juga. Jangan ada apa?
Pembezaan. Itu larangan Nabi yang keras juga tu. Contohnya kita bagi makan, ini VIP punya contoh. Ini itu pun sebenarnya kalau boleh elakkan sekali je. Bila lagi nak berbual dengan orang miskin, nak tahu mereka macam mana, tak ada gap tu. Bagi mereka rasa suka. Itulah VIP juga. Tak apa, itu satu. Tapi macam itulah. Tapi dia itu fiqah dia lain lah. Pengantin macam mana pula? Contohnya pengantin kan, VIP pengantin. Itu untuk raikan keluarga tu. Lain lah. Tamu lain lah. Itu dalam pembicaraan lain. Okey? Okey, baik. Wa at'imu ta'am, beri makan. Kalau saya mampu, hari setiap minggu ada hari dia kan. Saya mampu 5 bungkus setengah dia. Setiap hari saya bawa. Bawa lah. Macam tu. Abang bapak saya. Boleh lah. Contohnya luar tu. Tu pahala tu sampai dah tu. Jadi masuk. Tapi macam itulah, mudah je sebenarnya, betul. Contohnya anak ni dia jemput orang miskin makan banyak-banyak kan. Ini sebenarnya apa? Saya ingat kat mak saya untuk ni. Mudah-mudahan semua ni. Memang dapat pun. Tak bayar dia tu pun memang dapat. Pahala tu dapat. Kan? Macam itulah yang kita kena faham. Okey ya? Macam mana? Tak adalah. Tapi itulah yang ditunggu-tunggu. Itulah yang jariah macam itulah ditunggu-tunggu oleh ahli kubur. Itu yang ditunggu-tunggu pun. Sebab apa? Anak tu harta dia. Anak tu dia buat baik je, semua dapat. Lagi dia kebaikan besar macam ni. Nabi suruh bagi makan. Dapat. Kan? Wasilul arham. Apa ni? Sama juga. Ni termasuk kebaikan. Sambung silaturahim tu satu, pahala besar. Siapa dapat sambungkan pahala besar. Dan yang terakhir apa? Ini je hubungan dengan Allah. Allah suruh kita ni je. Tapi tengok dengan manusia dulu Nabi start. Mana? 1, 2, 3 hablum minan. Dengan Allah ni je satu. Apa dia? Bangun malam sedangkan manusia sedang tidur. Ini tanda. Kenapa Nabi sebut yang ni? Nabi tak sebut solat yang lain? Sebab inilah bukti keikhlasan tertinggi kita dengan Allah. Ni ikhlas tertinggi ni lah dia. Dia boleh buat sesuatu yang sukar yang bukan diwajibkan. Kalau buat wajib ni saya buat sebab wajib. Kan? Low sikit ikhlas dia tu. Tapi bila dia boleh buat ni, ini tanda apa? Tingginya ikhlas dia lagi. Boleh? Jelas? Okey, tak payah baca lagi kan? Wa atimu ta'a. Apa dia? Berilah makan. Nabi sebut cara kepada siapa? Siapa saja. Siapa saja. Wasilul arham. Sambungkanlah silaturahim. Sambungkan. Dan yang ketiga, wasallul lail wan nasu niyam. Apa dia? Solatlah pada waktu malam sedangkan manusia sedang tidur, insya-Allah. Sekarang ni orang tak tidur kan, bola semua kan. Okey, jelas. Jadi ni berlawanan lah. Sihir pula apa tadi? Sihir berlawanan tak? Berlawanan dengan semua ni. Bawa keselamatan tak? Bawa kebinasaan. Lagi samalah ni, akhirnya semualah porak-poranda lah. Bawa penyambungan ke pemisahan? Begitulah. Boleh? Wasilul arham. Ni. Sambung silaturahim. Semua orang. Arham ni siapa-siapa je yang keluar daripada rahim. Siapa? Kita semualah. Semualah. Tapi dia ada tangga-tangga dia. Pertama, keluarga terdekat. Yang ada darah. Dia ada 3 lah arham ni. Yang ada pertalian darah, ada pertalian dan ada dari sudut tempat dekat, jiran. Dan yang ketiga, agama yang sama. Utamakan mana? Antara dua ni. Dia dua-dua dah ada. Yang ketiga agama. Utamakan yang satu fikrah agama lah. Macam tu lah. Tangga-tangga dia tu. Okey. Banyak soalan pula. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dapat bawa contoh agama kita lah. Kita lah nak bawa mula dengan kita sendirilah. Tujukan pada siapa yang banyak salah ni siapa? Saya lah, tak gambarkan keselamatan kan kita. Jadi kita bawa lah unsur-unsur ni, insya-Allah Allah rahmati kita dan Allah akan
tolong kita. Mudah-mudahan kita menjadi sebab agama yang tercinta ni menjadi agama yang dimuliakan dan dicintai oleh orang-orang lain juga, difahami dapat membawa contoh kepada orang lain insya-Allah. Baik, sampai sini dulu untuk pagi ini. Insya-Allah nanti kita akan masuk ayat baru ayat 103 insya-Allah. Okey, aku qauli hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma inna na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa na'udzubika minka la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nakhfid narju rahmatak wa nakhsha 'adzabak inna 'adzabaka bil kafirin mulhaq. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddil syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab ya hadimil ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Allahumma alaikal yahud Allahumma alaikal yahud Allahumma alaikal yahud ihzimhum wansurna alaihim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupalah kalau boleh doakan sentiasalah kepada saudara kita di Palestin tu dalam setiap doa kita sepanjang masa ni, jangan tinggalkan. Sebab apa? Kita tak mampu nak tolong kan. Kita kena tanya nanti. Sekurang-kurangnya kita tolong dengan doa lah. Kalau mampu sumbangkanlah. Sebab memang mereka saudara kita lah, Islam yang teruk lah keadaan mereka lah. Saya ada member kat sana, Muhannad, seorang ustaz lah, dulu pernah dengan kami. Dia dah balik Palestin, dia duduk Gaza lah. Dia beritahu rumah dia semua dah hancur. Dan dia sekarang ni, dia orang sekarang nomad, berpindah. Tapi pindah dalam pusingan tu je. Macam kita halau ayam, kali-kali ni pusing balik, nanti cari bom sini, nanti bom sini. Macam itulah yang kena pada mereka. Ya, jadi mereka suruh keluar kawasan tu, dia nak bom situ, pergi sana pula. Mereka memang, itulah dia, siapa? Yahudi ni, yang kita panggil Israel ni lah. Jadi ingat, Israel asal nama dia mulia, bukan Nabi Israel, Nabi Yaqub. Tapi mereka gunakan nama Israel, mengotorkannya dengan istilah Israel Zionis tu lah. Kita kena doakan kebinasaan kepada orang yang macam ni lah. Mudah-mudahan Allah lindungi saudara kita dan juga Allah ampuni kita. Allah ampuni kita dengan kadar yang kita mampu ni, kita tak mampu ni, kita lemah ni kita kan. Allah ampuni kita, mudah-mudahan kita dapat jawab lah kenapa tak tolong saudara kita tu. Kan? Okey, aku qauli hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.